Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua sahabat. Juga selamat menjalankan ibadah, mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan, keimanan dan berhati-hati ketika sepanjang kita berpuasa. Kerana tidaklah berpuasa seseorang itu melainkan apabila dia berpuasa dengan penuh keimanan dan dengan penuh berhati-hati. Wahtisab, berhati-hati, juga menjaga, menghisap, mengira puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas keredaan Allah untuk kita bertemu pada pagi ini dalam program Celik Emas siri yang ke-10. Maksudnya dah 10 minggu kita istiqamah mengerjakan menjayakan program Celik Emas ini untuk memberi penjelasan dan juga kefahaman kepada orang ramai tentang rahsia emas, tentang emas dan juga kelebihan-kelebihan emas. Jadi sekadar untuk sedikit motivasi ta'aruf daripada saya dengan sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali bersua muka di alam Google Meet ini. Selamat berkenalan, saya ucapkan saya Haji Syamsul bin Encik Ismail adalah salah seorang daripada master dealer di platform Public Gold ini. Alhamdulillah, saya mula menceburi bidang menabung emas pada tahun 2011. Ini adalah tahun yang ke-10 saya. Tahun yang ke-10 saya menabung emas. Kalau orang tanya best tak Haji simpan emas ni, saya boleh cakap best lah, saya boleh cakap best. Sentiasa senyum. Itu antara apa yang saya rasa lah. Dan pada tahun 2014 saya mula fokus kepada membimbing orang ramai untuk mengenali emas dan menabung emas. Saya membimbing orang ramai untuk memiliki simpanan emas untuk kekuatan ekonomi dia, juga untuk masa hadapan dia yang lebih stabil dan kuat lagi. Alhamdulillah, daripada tahun 2014 sehinggalah hari ini saya masih lagi gembira mendidik orang untuk menabung emas. Setiap kali saya jumpa dengan orang ramai, saya akan sama ada jumpa dengan pekerja di kedai ke di mana-mana sekalipun, biasanya tidak akan lari daripada topik perbualan, perkongsian daripada saya, iaitu simpan emas. Apatah lagi bagi seorang peniaga. Orang yang berniaga juga tidak larilah. Saya memang akan beri nasihat, simpan emas. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, masih lagi ada masa untuk sahabat menjemput kenalan anda, saudara mara anda untuk menyertai perkongsian Celik Emas pada pagi ini. Perkongsian ini insya-Allah kita adakan secara rutin setiap minggu hari Sabtu jam 10 pagi. Dengan tajuk-tajuk perbincangan dan kupasan yang berbeza-beza.
Okey, saya rasa pada pandangan saya yang saya duk perhati perkongsian Celik Emas ni, walaupun orang yang dah ada simpanan emas, sebenarnya tidak rugilah untuk dia mengikuti perkongsian pada setiap pagi Sabtu, sebab akan dapat pertambahan ilmu dan kefahaman yang lebih tentang emas ni. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, masih lagi ada masa untuk anda menjemput ataupun mengajak rakan, kenalan, saudara mara bersama ataupun join kita punya perkongsian pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Baik, sekadar itulah takruf daripada saya untuk lebih mengenali dan lebih mesra antara kita pada hari ini, alhamdulillah. Jadi tajuk perkongsian saya ialah menyingkap rahsia pelaburan emas. Kita hari ini kita datang daripada Allah Ta'ala susun kehidupan kita ni berbeza antara satu sama lain. Ada orang Allah Ta'ala tentukan hidup dia perlu berusaha dengan kuat untuk mendapatkan income yang boleh digunakan untuk menyara keluarga dia. Belum cukup untuk bermewah, belum cukup untuk mendapatkan apa yang dikehendaki, boleh menyara keluarga. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala susun dalam kehidupan dia mempunyai usaha, melakukan usaha yang sedikit tetapi pendapatannya boleh menyara keluarga dan boleh mengambil manfaat untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Maksudnya lebihan pendapatan. Namun sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, walau siapa kita sekalipun, andai kita inginkan kebahagiaan di alam dunia ini dan juga di alam akhirat, kita mestilah membuat transformasi pada diri kita. Apa transformasi pada diri? Transformasi maksudnya ialah kita mesti lakukan perubahan daripada biasa kepada luar biasa. Walau siapa kita sekalipun, buatlah perubahan daripada biasa kepada luar biasa. Untuk kebahagiaan di dunia, antara yang boleh memberi kebahagiaan ialah wang ringgit, duit. Mempunyai wang ringgit yang cukup bahagia, apatah lagi mempunyai wang ringgit yang banyak di dalam simpanan. Sebab andai kata kita sampai ke usia tua, kita tak kerja dah, tak ada dah pekerjaan, mungkin di saat itu kita boleh tersenyum dengan simpanan yang kita ada, boleh kita gunakan untuk survive kehidupan kita di alam tua nanti, di masa tua nanti. Betul kata Ustaz Datuk Badli Shah, salah seorang penceramah daripada Pahang yang terkenal lah, biasa masuk televisyen. Dia kata memang betul duit tak boleh bawa mati. Tak boleh bawa mati duit. Tetapi tak ada duit, rasa nak mati. Dapat ya? Begitu juga untuk mendapat kebahagiaan di alam akhirat, orang yang mempunyai duit yang lebih, boleh dikatakan orang yang kaya, mempunyai jalan yang pelbagai untuk dijanakan sebagai pahala. Jalan sedekah, jalan zakat, jalan memberi beasiswa kepada orang yang musafir menuntut ilmu, menyediakan makan minum bagi musafir, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewangan ataupun kekayaan. So jangan takut untuk menjadi seorang yang bekerja, ada pendapatan, ada simpanan dan menjadi seorang yang kaya. Sahabat-sahabat, orang yang mempunyai kewangan yang terhad, jalan untuk membuat pahala juga terhad. Di dunia yang bernilai ialah wang ringgit. Di akhirat yang bernilai ialah pahala. Amat malang bagi seorang yang hidup di dunia tidak ada simpanan wang ringgit sebab bocor dan sebagainya,
That's why pada pagi ini kita kongsikan tentang simpanan emas. Dan lebih malang lagi apabila seseorang sampai ke alam akhirat, dia tidak membawa pahala yang banyak. Malang nasib dia. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, dalam hidup kita hendaklah sentiasa positif, think positif, untuk mempunyai kekuatan ekonomi bagi menjana pahala ke alam akhirat. Baik, salah satu cara untuk kita mempunyai kekuatan ekonomi ialah dengan cara kita menabung dengan bijak. Ramai orang yang saya jumpa, apabila menabung, dia kata simpan duit tapi tak ada duit. Ini dinamakan penyakit simpanan bocor. Simpanan bocor. Simpan sedikit-sedikit, lama-lama tetap sedikit. Sebab apa? Sebab simpanannya bocor. Maka buat transformasi. Buat transformer. Perubahan. Daripada simpanan biasa, mungkin kita seorang peniaga yang berjaya, sebahagian daripada simpanan yang kita dah buat, dah ada sekarang ini, kita transformkan dia sebahagian kepada emas. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang dikasihi, emas merupakan satu perkara, satu aset yang sebenarnya rugi bagi sesiapa yang tidak mempunyai simpanan emas langsung dalam hidup dia. Baik. Untuk kita memahami lebih lanjut tentang emas ini, yang pertamanya kita hendaklah siapkan minda kita. Kita hendaklah siapkan minda. Apa yang perlu kita faham tentang emas? Apa yang perlu minda kita bersedia tentang emas ini? Yang pertamanya, emas adalah logam yang sentiasa bernilai. Sebab apa? Sebab emas dia mempunyai nilai dia sendiri. Bukan macam wang fiat, wang kertas. Wang kertas adalah kertas cetakan yang diberi nilai oleh kerajaan yang memerintah pada masa itu. Jatuh kerajaan itu, maka hilanglah nilai wang kertas. Tapi menariknya emas ni sahabat-sahabat, dia sentiasa bernilai. Biasa kalau kita mengikuti pencerahan, perkongsian seminar tentang emas, tidak akan lari daripada penceramah akan membuat perkongsian betapa bernilainya emas walaupun zaman berubah, dekad dan abad, tetapi bernilainya emas daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. 1 dinar boleh digunakan untuk mendapatkan seekor kambing. Hari ini juga tahun 2020 masih lagi dengan nilai 1 dinar untuk mendapatkan seekor kambing. Sentiasa bernilai. Dan emas tidak ada sempadan. Nilai emas itu tidak ada sempadan negara. Bawalah emas kita ke negara mana sekalipun, maka ia tetap bernilai. Tuan-tuan, orang yang simpan emas, dia happy. Sebab emasnya walau di mana dia berada, pasti emasnya bernilai. Saya biasa bawa jemaah umrah sebelum COVID dahulu. Alhamdulillah di Mekah saya dah jual emas saya 2-3 dinar dah saya jual. Yang kali pertama untuk test, kali yang kedua saya dah tahu dah. Saya tak bawa cash money, bawa dalam RM300 je, tukar kepada Saudi Riyal, sampai di sana saya jual emas. Sebab pada masa itu di sana lebih saya mendapat keuntungan jual di Mekah sana daripada di Malaysia pada masa itu. Jadi sahabat-sahabat, dalam minda kita kena faham emas adalah aset yang sentiasa bernilai. Yang keduanya, harga emas sentiasa bergerak. Dalam jangka masa yang pendek,
harga emas ni dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia sentiasa bergerak. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita mulakan simpanan emas pada hari ini pada RM257 1 gram mengikut kaedah GAP, tiba-tiba besok harga emas turun kepada RM240, maka minda kita sudah bersedia. Tak akan rasa risau, tak akan rasa rugi, sebab kita dah faham dalam jangka masa pendek harga emas sentiasa aktif bergerak turun dan naik. Namun dalam jangka masa yang panjang, harga emas alhamdulillah menunjukkan prestasi kenaikan harga yang sangat menarik. Tahun 2020 bulan 4, harga emas sekitar RM220 sahaja 1 gram. Hari ini RM257 1 gram. Maksudnya bila kita ada cash, ada income, ada profit, kita agihkan bentuk simpanan kita sebahagian kepada duit fiat, sebahagian kepada emas, dan simpanan emas ini kita buat untuk simpanan jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Maka sahabat-sahabat, tuan-tuan, kalau satu hari kita beli harga naik, kita tidak melompat kegembiraan. Kalau hari ini kita beli, esok harga turun, kita tidak menangis dari pagi sampai petang. Sebab kita faham simpanan kita ini tujuannya ialah untuk jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Letaklah matlamat masing-masing. Bagi anda yang belum mempunyai simpanan emas, letaklah matlamat masing-masing untuk simpanan emas bagi melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Contohnya mengerjakan ibadah, contohnya untuk perkahwinan kita ataupun anak-anak kita di masa yang akan datang. So kita akan happy. Yang ketiganya, yang perlu kita siapkan, faham tentang emas ini ialah emas tidak ada dividen. Emas tidak menjanjikan melabur dengan jumlah yang tertentu mendapat pendapatan setiap bulan ataupun pendapatan setiap tahun. Duit masuk dalam akaun kita setiap bulan atau setiap tahun. Emas tidak menjanjikan bentuk dividen yang sebegitu. Okey, seandainya sahabat-sahabat ditawarkan satu bentuk pelaburan emas dengan jumlah pelaburannya 5,000, 10,000, lalu sahabat janjikan, lalu kita dijanjikan dengan pendapatan bulan-bulan, setiap bulan akan masuk akaun RM400, RM500, melabur sebanyak 10,000 kepada emas. Emas kita tidak nampak, tetapi dijanjikan dividen, pulangan, keuntungan setiap bulan sebanyak RM1,000, RM2,000. Maka tuan-tuan, berhati-hati kalau begitu kaedahnya ia menjurus kepada skim cepat kaya. Dia memanipulasikan duit pelaburan itu untuk diberi keuntungan kepada orang yang melabur awal. Berhati-hati. Jangan libatkan diri ataupun jangan tertipu dengan janji-janji manis, pulangan yang kelihatannya menarik, pulangan yang kelihatannya mampu menjadikan pelabur itu kaya dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun. Sebab yang datang cerita itu pun, yang datang membuat perkongsian peluang itu pun, dia datang pakai tali leher, memandu kereta yang mewah, smart, bergaya. Jangan tertipu. Okey, so minda kita, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dikasihi, terutama anda yang pertama kali mengikuti perkongsian tentang ilmu emas, celik emas, pada pagi ini saya
mengalu-alukan kedatangan anda. Tahniah kerana menyertai celik emas pada pagi ini. Minda yang perlu kita ada sebagai seorang pelabur emas, 3 perkara, iaitu emas sentiasa bernilai. Jangan takut pegang emas, jangan takut untuk simpan emas. Tak akan rugi. Tak akan rugi. Ya Allah Rabbi, simpan emas tak akan rugi. Emas ada dengan kita. Okey. Harga emas sentiasa aktif. Dan emas yang kita simpan tidak menjanjikan dividen. Okey, persoalan timbul. Kalau sekiranya simpanan emas, pelaburan emas yang kita buat dengan mengeluarkan kos RM5,000, RM10,000, RM20,000 untuk kita tukar emas, tukar duit kepada emas, tak ada dividen. So bagaimanakah emas boleh memberi keuntungan kepada kita? Macam mana kita nak dapat jadi seorang yang mempunyai income yang lebih banyak dengan emas? Ataupun secara mudahnya, bila nak kaya? Sebab biasanya kalau orang melabur, invest dalam ASB, yang dilihat ialah dividen yang diumumkan oleh kerajaan pada setiap tahun. Dividen yang diumumkan tinggi, maka pelabur-pelabur amalan saham tersebut rasa gembira, income dah nampak. So bagaimana emas ini boleh memberikan kita kejayaan dalam pelaburan emas? Ada beberapa perkara yang kita semua kena maklum. Yang pertamanya ialah, selagi kita tidak simpan emas, maka kita tidak akan dapat kelebihan-kelebihan yang ada dimiliki oleh emas itu sendiri. Yang saya beritahu mula-mula tadi, emas mempunyai nilainya sendiri. Selagi kita tidak mula menyimpan emas, tapi kita perhati je. Minggu lepas, contohnya kawan dah share dengan kita tentang ada orang boleh buat rumah dengan emas, ada orang beli tanah menggunakan emas. Tapi kita perhati. Okey, ya ke ni? Ya ke? Lepas tu kawan kita share lagi, "Weh bro, harga emas hari ni 247. Mula bro, mula." Kita pun tengok telefon. Kita perhati. Selagi kita perhatikan, sahabat-sahabat, tuan-tuan, selagi itulah kita tak dapat kelebihan yang ditawarkan oleh emas itu. Allah Rabbi. Jadi kuncinya ialah untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya, mulakan dahulu. Mula simpan emas, baru tunggu. Mula simpan emas di waktu harga yang cantik, lepas itu tunggu. Itulah pelaburan yang perkara yang pertama bagi seorang pelabur yang perlu tahu, dan tindakannya yang pertama ialah simpan dahulu. Baik. Di public gold ni kita ada 3 kaedah macam mana kita hendak mendapatkan emas. Ingat ya tuan-tuan, bagi yang baru, pastikan kita beli emas, kita dapat emas. Jangan kita beli emas tapi diberikan sekadar sehelai kertas dan dijanjikan bulan dan bintang. Na'udzubillah, jauhkan diri. Yang pentingnya ialah kita beli emas, dapat emas. Di public gold yang saya daripada tahun 2011 bersama platform public gold ni, bila orang tawarkan pada saya dengan syarikat-syarikat baru emas, saya senyum je. Sekarang ni saya tengok banyak syarikat-syarikat baru buat tawaran, dia punya ejen, dia punya penjual datang buat tawaran, "Haji, tak nak ke ambil yang ni? Yang ni menarik ke? Kita dapat pairing, kita dapat bonus macam ni." Setakatnya alhamdulillah saya senyum raikan apa yang dikongsikan dengan saya senyum, dan saya masih lagi tetap bersama dengan public gold sampai hari ini. Ya Allah Rabbi, 10 tahun dah tuan-tuan, 10 tahun dah. Bagi anda yang baru pada hari ini, insya-Allah 10 tahun dah saya di public gold ni. Ada 3 cara untuk dapatkan emas. Yang pertamanya keadaan kita beli secara retail. Secara retail ni kita beli bayar full payment.
Kalau harga 10 gram contoh hari ini 2,547 contoh, kita bayar full payment, emas tu kita boleh ambil, bawa balik dan kita simpan sendiri. Allah ya Allah. Sekarang bagi duit, kita buat appointment dengan branch yang paling hampir dengan kita. Lepas tu ambil emas kita, bawa balik, simpan di rumah kita sendiri. Boleh belet-belet, boleh pegang-pegang. Kalau sahabat tengok gambar, yang bulat itu ialah dinar. Di Public Go ada 4 bentuk dinar, iaitu setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Manakala yang petak itu ada orang panggil wafer, ada orang panggil bar, ada orang panggil kalau besar lagi jongkong. Bermula dengan 0.5 gram sehinggalah 1 kilo. 1 kilogram jongkong. Jadi sahabat-sahabat yang baru jangan bertangguh untuk simpan emas. Habis sahaja program celik emas, perkongsian daripada saya ni, sahabat-sahabat yang datang menyertai ni, terus hubungi siapa yang menjemput anda dan bagi tahulah, tuan, puan, saya nak mula simpanan emas pada hari ini. Saya mula, tuan-tuan, pada tahun 2011, 1 dinar yang saya ambil harganya RM578. RM578 saya tukar jadi 1 dinar. Itu dinar yang saya ambil. Hari ini dinar, pada masa saya 2011 tu, dinar 999 macam gambar ni tak ada. Yang ada ialah dinar 9916. Dulu saya mula RM578, 10 tahun yang lalu. Sekarang ni dalam simpanan saya masih ada 4 keping. Baru ni saya jual sekeping, yang 5 tu saya jual sekeping. Saya buat kabinet dapur rumah saya. 578 saya ambil dulu, saya jual baru ni dapat RM990. Okey lah. Jadi almari saya tu simpanan yang lama dahulu, saya gunakan kos almari itu walaupun harganya RM1,000 lebih, tapi saya keluarkan hanya RM578 saja duit saya. Sebab apa? Saya gunakan emas untuk belanja buat kabinet. Sahabat-sahabat yang dikasihi, yang pertama retail, yang kedua kaedah EPPS, yakni kaedah kita beli bar jongkong dinar yang besar, 1 dinar ke atas, 10 gram ke atas, kita boleh buat kaedah pembelian easy purchase program syariah, yakni kaedah pembayaran selama 10 kali ataupun 4 kali. Habis bayar, kita ambil, bawa balik rumah kita dan kita simpan sendiri. Okey, 2 kaedah ini saya biasanya galakkan anda penyimpan baru bolehlah gunakan kaedah yang pertama dan yang kedua sekiranya anda ada bajet yang bersesuaian dengan jongkong yang kita nak beli dan nak pegang itu. Okey, ambillah kaedah full payment. Beli 1 dinar. Hari ini beli, esok ataupun lusa insya-Allah boleh ambil 1 dinar kita, bawa balik, pegang. Apa tujuan dia? Tujuannya ialah untuk kita rasakan keseronokan, merasakan aura emas itu sendiri. Seperti seorang perempuan, aura dia ada pada tangan dia. Aura emas dia ada pada leher dia. So, perempuan dapat tengok emas di tangan dia, hidup dia menjadi lagi semangat. Kalau dia berniaga, 2 bulan perniagaan dia boleh beli 1 gelang di tangan, maka perniagaan dia akan dia jadi lebih bersemangat untuk berniaga. Sebab dia tahu next mesti ada 2 gelang. Aura itu namanya. Aura emas. Nah, inilah orang yang menyimpan emas, dia akan jadi lebih seronok,
penyakit bocor simpanan duit, kita tukar kepada emas, maka insya-Allah simpanan kita akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi pegang untuk aurah, orang lelaki tak boleh nak pakai, orang lelaki boleh pegang dinar ataupun jongkong. Pegang. Ambil yang 10 gram, pegang. Kemudian cari gambar emas 50 gram. Tengok, 10 gram dah pegang dah. Aku mesti pegang yang 50 gram. Tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan buat macam tu pun. Naluri itu memang ada dalam diri. Naluri pegang 10 gram, naluri itu datang sendiri, lepas ni aku mesti pegang yang 50 gram. Pegang yang 50 gram, naluri datang sendiri, lepas ni aku kena pegang yang 100 gram. Inilah naluri itu menjadikan kita mempunyai tabungan, simpanan yang semakin lama semakin kukuh. Okey? Itu dua kaedah. Kaedah yang ketiganya ialah kaedah Gold Accumulation Program ataupun Silver Accumulation Program, yakni kaedah kita buka akaun simpanan sama ada emas ataupun perak di public gold. Ketiga-tiga kaedah ini adalah lulus syariah. Sebab apa? Sebab ketiga-tiga kaedah ini semuanya bersandarkan kepada emas fizikal. Kita simpan ikut kaedah akaun di public gold itu pun, kita masukkan duit ke dalam simpanan, paling banyak tak ada limit. Tak ada limit. No maksimum simpanan. Tapi minimal kita boleh simpan RM100. Sebab tu saya pada masa persediaan minda tadi saya bagi tahu, kita datang daripada background yang berbeza, pekerjaan berbeza, bisnes berbeza, income yang berbeza. Maksudnya di public gold ini kita boleh simpan emas walau apa latar belakang kita. Even anak yang baru lahir sekalipun, kita dah boleh simpankan emas untuk dia, sebab minimal simpanan di dalam akaun ialah RM100. Sahabat-sahabat, yang pertama, untuk kita mendapatkan keuntungan dalam pelaburan emas, mulakan dahulu. Kalaulah saya buat sharing dengan anda tak ada simpanan langsung, tapi anda adalah seorang silent reader, anda adalah seorang silent reader, silent seeker, boleh ayat tu, seorang pemerhati yang diam, seorang pendengar, pembaca yang diam. Sahabat yang menjemput anda hari ini sentiasa share ilmu, anda baca, sehinggalah satu hari harga emas melonjak. Contohnya pada tahun lepas naik 304, orang yang menabung pada harga 189, masing-masing boleh gembira. So pada masa itu, kalau anda tidak mulakan lagi pada hari ini, di masa akan datang, harga emas dia akan naik balik. Dia turun, dia naik balik. Ini sejarah mengajar begitu, dan di masa akan datang juga begitu. Jadi pada masa harga naik, kita masih lagi silent reader, kita masih lagi belum buat apa-apa tindakan. Jawapannya ialah kita tak akan dapat apa-apa keuntungan daripada emas tadi. Sebab kita tak mula. So yang pertama, sahabat-sahabat, mulakan. Yang kedua, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dikasihi, setelah kita mula, untuk kita dapat keuntungan dalam simpanan emas ini ialah konsisten simpan. Kalau bahasa Arabnya istiqamah, bahasa Melayunya berterusan. Setiap kali kita dapat payment, setiap kali kita ada kiraan profit keuntungan, setiap kali kita ada gaji pendapatan, pastikan konsisten kita simpan. Walaupun kita mulakan pada hari ini baru RM100 dalam simpanan, tetapi ingat di bulan yang akan datang,
konsisten simpan 100. Konsisten. Baru-baru ini ada seorang yang saya post sharing dalam Facebook saya, seorang perempuan ambil 2 dinar hasil daripada simpanan dia, sikit dapat ambil 2 dinar. Alhamdulillah, asal-asal simpan duit. Bila dah faham tentang simpanan emas, duit yang ada dalam simpanan dia tukar semua jadi emas. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, yang pertama sebab apa kita perlu konsisten? Yang pertamanya ialah apabila kita konsisten, maka simpanan emas kita akan bertambah gramnya dari masa ke semasa. Setiap bulan gram kita akan bertambah. Setiap bulan gram kita akan bertambah. Di saat berlaku lonjakan harga, kita boleh ambil profit sama ada kita nak jual dan sebagainya. So, penting kita simpan emas dengan konsisten. Yang kedua, sebab apa perlu konsisten? Sebab harga emas pada masa kita membeli tu, masa kita ambil emas, simpan duit jadi emas tu, harganya pasti berbeza-beza. So, pada masa itu kita boleh buat purata harga. Walaupun mungkin sahabat kata, hari ni 257, mahal lah saya nak mula hari ni. Mahal lah saya nak mula simpanan emas pada hari ni. Mahal lah saya nak mula simpanan emas pada hari ni. Tak apa, walau berapa harga, jadikan ianya sebagai benchmark harga. Yang ini harga permulaan, penanda aras. Penanda aras harga. So bila harga lebih tinggi daripada harga belian kita yang pertama, simpanan kita yang pertama, maka baru kita tahu harga emas naik. Bila harga tu turun daripada harga simpanan kita yang pertama, maka kita tahu harga emas turun. Harga emas turun. Jadi sahabat-sahabat, harga penanda aras saya ialah RM178 1 gram. Itu penanda aras saya lah bagi diri saya. Bagi tuan-tuan yang dah ada simpanan emas, tuan-tuan kena ada penanda aras harga, supaya kita tahu harga ni dah naik dah. Simpanan kita ni dah naik dah. Okey, yang untuk kita faham lebih lanjut lagi tentang pentingnya kita buat purata harga ni ialah kita boleh tahu jumlah simpanan kita itu, harga 1 gramnya sebenarnya berapa. Contoh jumlah cara kiranya, jumlah harga pembelian kita secara keseluruhan. Okey, hari ni saya tunjuk contoh beli 1 gram. Kita beli harga simpan emas 1 gram, harga paling tinggi kita simpan RM304 tahun lepas. Paling tinggi. Pada masa RM304 kita simpan 1 gram. Pada hari ini contohnya 261. Pada hari ini contohnya 261, kita masih lagi istiqamah. Simpan. Maka campur dua jumlah itu dapat harga RM565. Bahagi kepada 2 gram yang kita ada, maka harga 1 gram puratanya ialah RM282.50. Ini harga purata yang kita miliki. So, apa pentingnya kita tahu harga purata? Pentingnya ialah kita boleh tahu jumlah pembelian kita. Dan kita boleh tahu jumlah gram yang kita ada. Semua gram yang kita ada, contohnya ada 200 gram, dibahagikan dengan jumlah pembelian, jumlah duit yang kita keluarkan untuk jadi emas semua sekali. Gram tadi kita bahagikan kepada jumlah ringgit, maka kita akan dapat harga 1 gram perbelanjaan kita sebenarnya. So pada masa itu kita boleh lihat, kita boleh tahu ini masa untuk kita jual emas kita untuk ambil keuntungan. Sahabat-sahabat yang dikasihi, perkara yang kedua bila kita melabur dalam emas ni ialah kita labur dengan istiqamah, konsisten. Jangan kita labur hari ini 100, tahun depan tengok harga tinggi, kita pun rasa rugi aku, ada 100 je. Berapa gram 100? 0.3 gram. Harga naik RM15 1 gram.
Kita dapat RM7 lebih je, rugi. Jadi konsistenlah sahabat-sahabat dalam melabur ataupun menabung emas. Ia akan memberi keuntungan kepada kita apabila harga jualan kita jauh lebih tinggi daripada harga purata simpanan kita. Okey, yang ketiga sahabat-sahabat, pada masa harga emas turun, kita tambah simpanan. Tambah dengan banyak, tambah dengan gram yang lebih. Jangan kita harga turun, kita tambah 1 gram, tambah 100. Pada masa harga turun, kita tambah dengan banyak. Sebab tu, sahabat-sahabat, saya bertahan 10 tahun di sini dan pada masa harga emas naik, saya senyum. Pada masa harga emas turun, juga saya senyum. Maksudnya apa, situasi emas sekalipun kita sentiasa senyum. Sebab apa? Sebab pada masa harga emas turun, kita boleh tambah stok simpanan kita dengan banyak. Tujuannya apa? Pada masa harga emas naik nanti, kita boleh jual sebahagian untuk kita ambil profit. Ya Allah Rabbi. Dapat ya? Dapat inilah rahsia emas. Cuba tengok token-token emas di tempat anda. Pada masa harga emas naik, dia buka kedai dia dan orang masuk membeli emas. Pada masa harga emas turun, adakah kedai emas ni tutup? Tak, kedai emas tetap buka, bahkan orang makin ramai masuk dalam kedai dia. Dan token emas itu senyum je dia. Dia senyum je, masa harga emas naik ke turun ke, senyum sama. Ya Allah Rabbi. Jadi inilah rahsia pelaburan emas, sahabat-sahabat. Jangan kita beli, kita baru simpan RM100. Simpan RM100. Diintroducekan oleh sahabat anda. Hari ini anda simpan RM100, RM260, besok harga turun RM255, baru RM100 anda simpan emas, convert duit kepada emas, tiba-tiba RM100 itu nilainya turun kepada RM250, anda telefon anda punya introducer. Tuan, apa ni? You cakap simpan emas untung. You cakap simpan emas untung. Ni apa cerita? Semalam you tahu saya beli 1 gram harga dia RM260. Hari ni RM250. Saya rugi, you tahu. Tuan-tuan, relax. Emas ada pada kita. Selagi emas kita tak jual, pada masa harganya turun, kita tak akan rugi. Emas masih dengan kita. So apa yang perlu kita buat dalam melabur emas untuk mendapat keuntungan yang lebih? Pada masa harga turun, kita grab gram yang lebih. Kita ambil gram yang lebih, tukar duit kita cepat-cepat kepada emas dengan gram yang lebih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan bursa saham dengan harga emas, dia ada silang kontra tau. Kalau pada masa harga saham naik, harga emas akan turun. Pada masa saham jatuh, harga emas akan naik. So apa nak buat? Kalau anda, sebahagian anda yang bersama dengan saya pada hari ini adalah salah seorang pemegang saham yang besar. Pada masa harga saham naik, nampak dah hampir kepada kemuncak, jual sebahagian daripada saham, ambil profit, gunalah untuk entertain family, dan sebahagian lagi grab emas yang pada masa itu pada harga yang rendah. Nanti harga emas akan naik balik, harga saham akan jatuh. Sebab iklim pelabur dunia, apabila keadaan dunia tidak stabil, saham jatuh, emas naik. Apabila dunia stabil, saham makin naik, emas makin menurun. So pada masa emas naik harga, saham jatuh, pada masa ini jual sedikit emas, entertain family, entertain diri, dan sebahagian daripada untung cari mana saham yang ada potensi untuk naik balik nanti. So dia akan begitu, dari masa ke masa dia akan pro and kontra saham dengan emas. So sahabat-sahabat, gunakan dengan bijak simpanan emas yang kita ada
untuk kita yang pertama gandakan keuntungan dari sudut pada masa harga rendah kita grab dengan banyak. Okey, tengok sedikit perbandingan yang saya buat. Kos ini saya ambil daripada FB Azizul Azli Ahmad, salah seorang daripada influencer orang yang menjadi follower ramai. Dia buat perbandingan antara rumah dan juga emas. Pada tahun 2000 harga emas hanya RM35 1 gram. Harga sebuah rumah kos rendah RM35 juga 1 gram. Maka pada tahun 2000 sama harga emas 1 kilo RM35, harga rumah RM350,000. Harga emas 1 kilo RM35,000 sama dengan harga rumah RM350,000 pada masa harga RM35 1 gram. Jadi sahabat-sahabat, harga berubah dari masa ke semasa. Ingat saya beritahu tadi, minda kita kena bersedia bahawa harga emas sentiasa aktif jangka masa pendek, tapi jangka masa panjang harganya meningkat. Tahun 2015 harga 1 gram dah naik kepada 180. Pada tahun 2020 harga 1 gram dah naik 260. Tahun 2020. Hari ini 2021 harga RM257. Jangka masa pendek turun, jangan susah hati, nanti dia naik. Mula simpan emas, lepas ni hubungi orang yang jemput anda, kemudian anda beritahu saya nak mula simpan emas. RM257 hari ini boleh dikatakan harga yang cantik untuk anda mulakan. Tapi tengok perbandingan harga. Pada tahun 2015 harga sebuah rumah pada masa itu RM180,000. 2015 saya beli rumah 2 tingkat, kos rumah teres, kos sederhana 2 tingkat, pada masa itu RM120,000. Betul-betul tahun 2015 saya beli. Hari ini rumah tu saya dah bagi sewa kat orang dah. Tapi pada masa tahun 2015 harga 1 kilo emas RM180,000 juga. Maksudnya kalau kita mula simpan emas tahun 2000 1 kilo, kos yang kita keluarkan untuk beli 1 kilo, tukar duit kepada 1 kilo hanya RM35,000. Tahun 2015 kita dapat sebuah rumah yang berharga RM180,000. Kalau kita nak beli rumah pada tahun 2015 menggunakan cash duit, kita kena buat loan RM180,000. Tapi kalau dah ada simpanan emas, tak payah buat loan, jual je emas kita tu RM180,000. Adalah spread harga sikit. Boleh kita dapat sebuah rumah pada masa sekarang, pada harga sekarang dengan simpanan emas kita di masa yang dulu. Okey, hari ni 2020 harga rumah RM260,000. 2030 harga rumah wallahu alam. Kalau tengok pada kawasan KL dah juta rumah. Dah juta harga rumah. So harga emas pada hari ini lebih kurang 1 kilo RM200,000 lebih. 200,000 lebih lah 1 kilo. Dia tak sampai RM260,000. Hari ini harga emas 1 kilo 200 lebih. Jadi grab dahulu hari ini. Untuk 5 tahun ataupun 6 tahun ke hadapan, kita dapatkan kelebihan simpanan emas kita pada hari ini untuk grab satu buah rumah yang lebih hebat lagi, insya-Allah begitu. Jadi rahsia orang nak melabur emas, simpan emas dan dapatkan keuntungan ialah beli pada masa harga rendah. Simpan pada masa harga rendah. Pada masa harga tinggi, kita boleh jual dan sebagainya lah untuk dapatkan keuntungan. Seterusnya, gunakan teknik ar-rahnu untuk tambah gram emas. Okey, yang ni sahabat-sahabat kalau tak pernah buat, faham dahulu baru buat. Ini bagi seorang pelabur emas. Tuan-tuan, dulu sebelum saya terlibat dengan emas, saya akan kalau saya lalu di tepi ar-rahnu, saya tengok orang dalam ar-rahnu tu, hati saya kata, oh kesiannya dia masuk ar-rahnu, tak ada duit. Hari ini sahabat-sahabat, saya antara pengguna ar-rahnu yang panggil benda yang memang saya guna ar-rahnu. Dan bila saya kena ar-rahnu dan tidak putus-putus pergi ke ar-rahnu ini,
saya dapati rupa-rupanya tokek-tokek emas. Contoh tokek emas yang ada di Kuantan ni, tengoklah kedai emas apa ada di Kuantan. Semuanya menggunakan teknik Ar-Rahnu untuk grab emas. Macam mana sahabat-sahabat? Kalau ada 1 gram, jangan guna teknik Ar-Rahnu. Tak boleh nak guna teknik Ar-Rahnu. So, nak mula dengan berapa gram? Kalau sekiranya kita dah ada dalam simpanan kita 100 gram, saya buat gambar tu daripada besar, makin sedikit emasnya. Okey, macam mana caranya? Caranya untuk kita menjadi seorang kita dah melabur emas, 100 gram emas. Kita bawa balik emas ke rumah kita dengan hasil pelaburan kita tadi 100 gram emas dalam bentuk yang berbeza-beza. Ada bar 50 gram, ada bar 20 gram, ada bar 10 gram, ada dinar. Okey. Cara yang pertama, kita ar-rahnukan bar yang paling besar. Ar-rahnukan, masuk ke dalam bar yang paling besar. Daripada bar yang paling besar itu, kita grab semua duit ar-rahnu daripada nilai 75%, 80% nilai ar-rahnu marhum emas itu, kita grab semua sekali jadi emas. Maksudnya duit yang dapat daripada ar-rahnu, jangan pula gatai-gatai nak bawa pergi melancong. Jangan pula duit daripada ar-rahnu kita gunakan untuk kita buat benda-benda yang boleh menjadikan duit tu habis macam tu je. Kita grab emas baru. Dapat duit daripada 50 gram emas, grab emas baru. Jumlahnya akan kurang. Mungkin kita dapat 30 gram. It's okay. 30 gram, lagi sekali. Jangan masuk bulan yang sama. Bulan hadapan, kita masuk 30 gram emas tadi ke ar-rahnu, kita mungkin akan dapat duit lebih kurang 18,000 atau 30 gram. Kita dapat duit yang sesuai, kita boleh beli kadar 20 gram emas. So, duit yang kita dapat daripada ar-rahnu, emas yang kita boleh beli daripada duit itu makin sedikit. Tuan-tuan, jadi pelabur emas, jangan emas yang kita laburkan, kita tukar duit jadi emas, letak dalam almari, letak bawah katil, lepas tu kita fikir, ni mah dia. Mah, aku nak buat apa yang seketul ni? Kita pun termenung tengok. Banyak dah mah aku ni. Esok buka pula. Banyak dah mah aku ni. Bulan depan buka lagi. Banyak dah mah aku ni. Tuan-tuan, simpanan emas tu duit. So, pelbagaikan duit yang kita ada tu antara salah satunya pelabur emas yang berjaya, yang boleh membuat keuntungan yang banyak dengan emas, ialah gunakan emas itu masuk ar-rahnu, dapat cash, ambil emas semua sekali, bulan depan masuk ar-rahnu lagi sekali dan ambil emas. Kali yang kedua ini, pastikan emas itu kita simpan. Dan untuk masuk ar-rahnu, jangan sekali-kali masuk ar-rahnu ketika harga emas naik tinggi. Orang yang guna ar-rahnu akan masuk ar-rahnu ketika harga emas turun. Harga emas nampak turun. Contohnya hari ni 257 ni boleh masuk ar-rahnu ni. Sebab ada potensi harga emas akan naik, menuju hari raya ni akan naik lagi. So, masa ni harga rendah, boleh masuk ar-rahnu. Grab emas sebelum dia naik. Grab emas baru sebelum dia naik harga. Nampak harga cantik, turun sikit, sebelum dia naik turun sikit, baru masuk yang kedua ni. So, yang pertama, masuk ar-rahnu ketika harga rendah. Yang kedua, kita tidak boleh pegang surat ar-rahnu sebanyak 3 keping. Jangan pegang 3 keping. Cukup 2 keping surat ar-rahnu. Sebabnya dua-dua ini kita kena bayar pinjaman dia ar-rahnu. So macam mana kita nak buat? Saya beritahu tadi ada 100 gram, 50 gram dahulu kita masuk. Gunakan ar-rahnu tu kita bayar sedikit-sedikit setiap bulan. Bulan yang ke-6 nanti kita masukkan gram yang lebih kecil di saat hutang kita dah makin kurang. Masuk gram yang lebih kecil, dapat cash, keluarkan bar 50 gram yang mula-mula kita masuk tadi. Okay, selamat bar 50 gram dah balik, yang dah ada dalam ar-rahnu ialah bar 30 gram dan yang baru kita masuk untuk keluarkan 50 gram tadi. So kita bayar bulan-bulan, dalam masa yang sama berlaku kenaikan harga emas,
emas yang terakhir kita beli tadi adalah emas hasil Ar-Rahnu, maka jual sebahagian daripada gramnya untuk kita keluarkan emas dalam Ar-Rahnu. Di penghujungnya sahabat-sahabat akan dapati hasil daripada emas 100 gram yang kita laporkan pada hari ini menggunakan teknik Ar-Rahnu dengan hanya 2 keping surat dalam pegangan, settle semua keping surat itu, 2 keping surat, settlekan, kita akan dapati emas dalam simpanan kita lebih daripada 100 gram. Cubalah. Saya antara pengguna tegar Ar-Rahnu. Pengguna tegar. Tak pernah miss daripada 2 keping surat. Tak pernah miss. Okey, sahabat-sahabat, seterusnya. Ini kadar Ar-Rahnu sekadar perkongsian lah. Kadar upah, kalau Ar-Rahnu Exchange 65 sen, Ar-Rahnu Yapim 50 sen. POS 85 sen. Agrobank 50 sen. Itu kadar upah dia. Kadar upah simpan. Manakala nilai marhum kadar pinjaman yang layak untuk seorang penggadai ialah kalau POS 75% daripada nilai marhum dia. Itu bagi penggadai yang kedua dah. Yang pertama dah 65%. Kali yang kedua dah naik 75%. Berbeza-beza antara Ar-Rahnu. Kalau kita pemegang public gold, kita boleh gadai di KDE, di public gold sendiri, tanpa buka sil, boleh gadai di pos Ar-Rahnu tak buka sil. Di bank muamalah akan buka, bank agrobank akan buka sil, Ar-Rahnu akan buka sil. Tapi sekarang ni public gold keluarkan emas yang mesra Ar-Rahnu. Dia tidak sil. Dia buka je apa ni orang panggil casing dia tu buka je, tak ada masalah dah. Boleh. Okey, next, seterusnya. Apakah cara ataupun apakah rahsia pelabur emas boleh menjana kekayaan dengan pelaburan emas yang dia buat? Caranya ialah labur sambil berniaga. Labur sambil berniaga. Kalau di public gold ni, bagi anda yang baru pertama kali mengikuti perkongsian celik emas, di public gold ini dia ada kategori peniaga yang ditawarkan oleh public gold dengan cara kita buat sedikit pelaburan. Yang ni harga asal, jumlah asal. Kalau kita nak jadi seorang dealer 30,000, kita ambil yang promosi pada hari ini sampai hujung bulan, hujung bulan lah, promosi priority dealer sampai 25 hari bulan, sampai esok. Promosi untuk menjadi seorang priority dealer, sahabat-sahabat hanya perlu grab lebih kurang 50 gram emas. Ataupun kalau nak simpan dalam akaun simpanan GAP yang saya kongsikan awal-awal tadi, hanya RM10,000 sahaja simpan emas di dalam akaun GAP, labur jadi emas tanpa yuran ahli. Setiap sen duit kita jadi emas kita, RM10,000 hari ini bahagilah RM257, kita akan dapatlah berapa gram yang kita dapat itu. Semua dah ada dalam simpanan kita dan kita dapatkan sekeping wildcard harganya RM200. Kita dah boleh jadi seorang pelabur emas. Dalam masa yang sama kita adalah seorang peniaga emas. Apa yang boleh kita dapat daripada peniaga emas? Menjalankan perniagaan emas. Yang boleh kita dapat insentifnya apabila kita menjadi seorang priority dealer, kita akan dapat 1.5% daripada jumlah simpanan kita yang akan datang. Kalau contohnya simpanan kita yang bulan yang akan datang kita simpan sebanyak RM1,000, kita dapat 1.5% daripada nilai simpanan kita. Diberi insentif oleh public gold kepada kita sebagai dealer. Kalau kita seorang dealer, kita akan dapat 1%. So, istiqomah kita menjadi seorang peniaga emas, cerita tentang kelebihan emas kepada orang ramai menabung emas, maka kita akan dapat insentif daripada pihak public gold. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita nak jadi seorang normal dealer,
kita mempunyai pilihan. Yang pertamanya, kita simpan mulakan dengan 7 dinar, boleh bayar full payment ataupun EPP 10. Kita boleh ambil bunga emas 30 gram ataupun kita boleh simpan RM5,000 dalam akaun GAP. Semua jadi emas kita. Nanti hari ni simpan, besok nak ambil, ataupun bila dah gram masuk dalam akaun, kita nak ambil emas, nak simpan di rumah, boleh. Nak jual pun boleh. Ini promosi. Jadi bagi anda yang pertama kali menyertai celik emas pada hari ini, insya-Allah direbutlah peluang untuk menjadi seorang penyimpan emas, menjadi seorang pelabur emas, dan yang pentingnya ialah buatlah income, janalah pendapatan melalui simpanan emas kita. Yang pertama, sahabat-sahabat mulakan hari ini. Yang kedua, sahabat-sahabat bila mula istiqamah, konsisten dalam menyimpan emas. Yang ketiga, sahabat-sahabat, ketika harga turun, grablah dengan banyak. Untuk bila dia naik harga, kita boleh jual. Yang keempatnya, sahabat-sahabat, gunakan teknik Ar-Rahnu. Gandakan gram simpanan emas yang ada. Kalau dah ada 50 gram, boleh dah nak mula slow-slow, boleh dah. Ada 100 gram, lagi best. Ada lagi besar gram pada kita, insya-Allah lagi best. Gram kita akan bertambah dengan lebih cepat lagi. Yang keempat, yang kelimanya sahabat-sahabat, untuk jadi seorang pelabur emas yang boleh menjana kekayaan, untuk menjana pahala, jalan pahalanya banyak, jadilah seorang peniaga emas. Alang-alang melabur, kita jadi peniaga emas. Sama ada melalui normal dealer ataupun priority dealer. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, ingat, menjadi peniaga emas di Public Gold, saya boleh katakan hampir tidak ada modal. Haji, RM5,000, RM10,000 tu bukan modal ke? Tuan-tuan, kita tukar kita punya mindset. Duit yang ada dalam tabung haji, dalam ASB, kita keluarkan RM5,000 ataupun RM10,000. Kita hanya tukar tempat simpan. Mana tempatnya? Kepada bentuk emas. Emas kita bawa balik simpan di rumah. Sekarang kita dah ada 2 bentuk simpanan. Tabung haji ada, ASB ada, emas kita ada. Tabung haji, ASB, cash money. Emas dalam bentuk aset. So, kita bukan keluarkan modal untuk jadi peniaga yang modal kita itu akan kita buang dalam tong sampah kalau tak laku. Bahkan emas yang kita ada, kita tak tunjuk pun pada orang, kita tak jual pun pada orang lain, melainkan kita cuma memberi bimbingan dan nasihat, ajar orang ramai menabung emas hasil daripada pembelian di Public Gold. Maka kita sebagai dealer akan dapat insentif ataupun komisen daripada Public Gold. So jangan alang-alang melabur biar jadi income. Begitu sahabat-sahabat. Jadi sekian, terima kasih. Selepas ini sahabat-sahabat sila rujuk orang ataupun sila rujuk sahabat anda yang menjemput anda untuk join FB Live kita, FB Live pula, join kita punya Google Meet pada hari ini. Jangan jangan membazir masa dengan sekadar untuk menjadi silent reader. Jangan membiarkan masa anda berlalu dan usia anda berlalu. Ramai yang saya jumpa tuan-tuan, bila dia melihat kenaikan harga emas, bila dia melihat betapa orang yang menabung emas mempunyai kekuatan ekonomi, ramai yang saya jumpa, Haji, silap saya Haji, saya dah tahu tentang emas ni 10 tahun dahulu. Tuan-tuan, 10 tahun dahulu harga emas hanya lebih kurang tak sampai RM100 1 gram. Dah tahu dah, tetapi tindakannya tak ada. Haji, rugi saya Haji. Saya emas ni Haji, saya mula simpan kali pertama emas, saya mula simpan 7 tahun dahulu Haji. Saya beli 1 gram Haji. 1 gram saya beli 7 tahun dulu. Tapi saya tak tambah-tambah Haji. 1 gram itulah saya ada. Tuan-tuan, ramai yang saya jumpa yang mengeluh, menyesal kerana lambat bertindak
menguatkan ekonomi kepada mata wang sebenar, iaitu emas. So nasihat saya kepada anda yang baru pertama kali mengikuti perkongsian perkongsian kita Celik Emas ini, hubungi rakan anda dan mulalah pada hari ini. InsyaAllah anda akan dibimbing dari masa ke semasa untuk memahamkan tentang kelebihan emas. Pada kita ada grup bimbingan untuk memberi sharing ilmu, sharing tentang harga emas naik ataupun turun. Kita ada kalau anda memilih untuk menjadi seorang dealer, kita ada Google Meet khas untuk para dealer bagi memahami bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menjadi seorang dealer yang bagus, untuk menjadi seorang dealer yang mampu membimbing orang lain menabung emas. Kita ada grup bimbingan, bukan sahaja dalam grup kecil kita ini, bahkan kita ada grup bimbingan dengan mentor-mentor hebat emas di Malaysia. Antaranya ialah Encik Master Sifu, Encik Syukur Hashim. InsyaAllah sahabat-sahabat mula sahaja anda akan dibimbing, tidak akan dibiarkan teraba-raba mencari arah. Kalau ada rakan anda kata saya dah mula menjadi penyimpan emas tapi saya tak tahu apa-apa, tak faham, saya dah mula jadi dealer emas tapi saya tak tahu nak buat macam mana, ini jawapannya antara dua. Dealer dia, introducer dia tidak membimbing, pembimbingnya tidak membimbing dengan betul. Yang kedua, dia sendiri yang mengasingkan diri, menjauhkan diri. Orang yang mengajak anda simpan emas, buat sharing. Ini harga hari ni emas turun, boleh tambah. Anda buat kerah pedas, tahu kerah pedas, buat degi harga turun, turunlah. Orang yang bimbing anda simpan emas beritahu, okey, hari ni harga emas cantik, ada promosi untuk jadi dealer, jadi peniaga emas, boleh buat income, rebut. Anda buat tak tahu sahaja, akhir-akhir anda mengeluh, aku rugi aku menyimpan emas, menyesal aku simpan emas, tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Itu silap diri anda lah. Saya kata silap diri anda. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas ni jumpa siapa yang jemput anda. Saya alhamdulillah 10 tahun di platform Public Gold, tidak pernah merasa kesal, tak pernah merasa menyesal menabung emas, tak pernah merasa ralat membimbing orang menabung emas. Bahkan dari masa ke semasa saya semakin bahagia, semakin gembira. Lihat rakan-rakan mempunyai kekuatan simpanan. Lihat anak sendiri mempunyai kekuatan simpanan emas. Walaupun masih belajar, dia faham tentang emas. Alhamdulillah, kita rasa dalam hati kita, alhamdulillah anak aku adalah dia, kalau dia nak kahwin ada dah simpanan dia. Kalau misal kata dia kerja nanti jauh daripada aku, apa-apa keperluan perbelanjaan, pekerjaan tempat yang baru, dia ada dah peruntukan untuk diri dia sendiri. Allah. Tak ada kepuasan dalam hidup, tuan-tuan, melainkan kita memberi kebaikan dan mendatangkan impak yang baik kepada orang lain. Kepuasan yang sangat-sangat. Jadi sekadar itu perkongsian untuk Celik Emas pada hari ini. Saya buka kepada penyimpan emas yang baru ataupun anda yang belum menyimpan emas tetapi mempunyai ada dah rasa nak simpan emas ni tapi itu panjang, kalau anda ada tapinya itu, saya buka, insya-Allah boleh bertanya. Kalau inginkan pencerahan sedikit sebanyak daripada saya, insya-Allah boleh tanya. Bagi yang baru menabung emas, yang baru nak mula menabung emas, dipersilakan, boleh. Okey, ada yang belum menabung tapi nak dapatkan, nak tahu apa dia simpanan emas. Kalau ada boleh tanya.
Ke hari ni orang yang dah semua dah menabung emas belaka dah ni. Alhamdulillah, pertambahan ilmu. Bagi sahabat-sahabat Lila, insya-Allah hari Sabtu jemputlah rakan-rakan untuk join kita punya perkongsian tentang celik emas. Mudah-mudahan ianya membantu anda memberi kefahaman yang lebih kepada bakal penyimpan emas. Baik, sahabat-sahabat, kalau tak ada soalan, saya nak ambil gambar ni. Boleh buka kamera, insya-Allah. Boleh buka kamera untuk kita sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan yang lain nanti, insya-Allah. Okey, baru 3 orang yang saya nampak. Zul, Suhaila, Alhamdulillah, Farah. Farah dalam kereta saja, sibuk saja dia. Mak bawa kereta ke? Abang Said ada. Okey. Abang Said. Okey, nasi. Alhamdulillah. Abah Ki. Ingatkan Mak Zaki. Mana tadi Abah Ki kita rupanya? Okey, Alhamdulillah. Saya ambil gambar je. Okey. Okey, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, bagi sekali lagi. Okey, bagi dealer-dealer, insya-Allah istiqamah je buat sharing, istiqamah membimbing. Insya-Allah kebaikan yang kita share dengan orang ini akan memberi kesan yang baik pada orang lain, insya-Allah. Bagi setiap hari Sabtu jemputlah kenalan-kenalan kita untuk mengikuti perkongsian. Minggu hadapan insya-Allah speaker lain pula. Speaker daripada tim-tim lain pula, insya-Allah. Okey, sekadar itulah untuk hari ini. Terima kasih kerana menyertai Google Meet kita, perkongsian celik emas. Tahniah kepada anda semua, dan apa yang dapat pada hari ini insya-Allah sedikit sebanyak yang boleh amalkan insya-Allah. Okey, sekadar itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.